Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam malam Jumaat, kita bersua lagi dalam rancangan live kami di Malam Jumaat Show hari Khamis 23 Julai 2020 bersamaan dengan 3 hari bulan Zulhijjah 1441 Hijrah, di mana kini sudah berada di malam-malam yang penuh dengan keberkatan. Saya Izan Mezra, hos anda bagi rancangan ini, di mana kita akan menyentuh isu-isu semasa yang sedang tular atau hangat diperbualkan di kalangan masyarakat kita. Pastinya bukan saya seorang sahaja, kami akan mengundang para asatizah, ilmuwan serta orang ramai yang akan sama-sama memberikan pandangan dan juga buah fikiran mereka kepada kita semua. Berikan saya sedikit masa, saya nak kena okey. Baik, pelaksanaan ibadah haji 2020 yang dijadualkan akan dimulai pada 29 Julai ini atau bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1441 Hijrah, hanya tinggal menghitung hari. Sejumlah persiapan pun telah dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi agar pelaksanaan haji berjalan lancar dan sesuai dengan protokol kesihatan. Ibadah haji yang biasanya dihadiri oleh 2 juta jemaah, tahun ini dibatasi menjadi hanya sekitar 1,000 jemaah sahaja akibat pandemik COVID-19. Lantas, bagaimanakah khabar terkini mengenai pelaksanaan ibadah haji 2020? Anda bersama kami ataupun bersama saya Izan Mezra di The Malam Jumaat Show. Malam ini kita akan merungkailkan lagi tentang isu yang sedang hangat, di mana pada tahun ini Zulhijjah kita tanpa haji. Dan untuk pengetahuan anda semua, hanya jemaah dari 160 negara sahaja yang terpilih untuk melaksanakan ibadah haji, kerana Arab Saudi telah mengumumkan ini. 160 warga negara mukim yang berbeza telah terpilih untuk melaksanakan ibadah haji. Dan jemaah-jemaah tersebut dipilih berdasarkan standard yang tinggi untuk memastikan keamanan dan kesihatan para ibadur rahman dan duyuf ini. Dari total jemaah yang akan mengikuti haji pada tahun ini, 70% adalah warga mukim yang tinggal di sana, manakala lagi 30% merupakan penduduk asli Arab Saudi. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi juga telah melarang warga mereka untuk memasuki lokasi haji seperti Mina, Muzdalifah dan juga Arafah bermula sejak Isnin 20 Julai 2020 hinggalah ke Ahad 2 Ogos 2020. Pastinya, ramai bakal haji dan hajah kita di Singapura terjejas pada tahun ini. Kota yang diberikan oleh Arab Saudi kepada setiap negara adalah 0.1% daripada jumlah masyarakat Islam di sesebuah negara. Dan pada dasarnya di Singapura ini lebih kurang 800 jemaah haji yang akan dapat melaksanakannya setiap tahun. Dan jika anda yang pernah berada di menunaikan haji sebelum ini, boleh juga berkongsi pengalaman anda melalui ruang komen. Dan jika anda, mereka yang terjejas akibat dah dapat pengesahan untuk melaksanakan haji tahun 2020 namun akibat COVID-19 tidak dapat melaksanakannya, boleh juga berikan pandangan anda, persoalan anda di ruang komen dan insya-Allah asatizah kita akan merungkainya sebentar nanti. Bersama-sama kita pada malam ini adalah Ustaz Muhammad Zulkarnain dan juga Ustaz Abdullah Mukhlis, live dari Saudi, khasnya dari Riyadh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Baik, Ustaz Mukhlis pun dah masuk dan juga Ustaz Zulkarnain pun ada bersama-sama dengan kita. Bagaimana Ustaz keadaannya di Riyadh? Alhamdulillah. Kira we used to be under lockdown, tapi sekarang dah tak ada lockdown. Kita solat jemaah pun kita dah dapat solat jemaah, cuma kita a bit different daripada Singapore.
So macam Singapore you need to have booking system and whatnot. Jadi kalau solat jemaah kat Saudi ni, kita just boleh pergi to the mosque. They don't put quota, tapi they still the safe distancing measures lah. Oh, still there. So that means solat di masjid berjarak ataupun Masih seperti berjarak. biasa? Masih berjarak. 1 meter atau 2 meter? About 1.1 meter, 1.5 meters thereabouts. Oh. Jadi saya faham kalau Pak Arab ni semua geng-geng degil, Ustaz. Boleh diorang dengar? Boleh. Pasal kadang yang especially bila Jumaat, yang jaga security pun lagi garang lah. Lagi degil. Okay. Masya Kalau Allah. orang tak dengar memang dia orang akan raise their voices lah. Oh, kena rotan Ustaz. Dia dah bawa apa dia panggil? Baton? Tak. Tak ada. Masya Allah. Tu banyak orang suka fikir macam gitu. Orang Arab ni semua garang-garang, kasar-kasar, polis-polisnya. Padahal saya lihat tahun 2000 akhir tahun 2018 saya buat umrah, saya lihat pegawai mereka ni dah lebih rahmah lagi, Ustaz. Dia punya ramah dia lain, rahmah dia lain. Dan lagi-lagi kalau macam ada budak-budak kecil, diorang punya sayang dengan budak-budak kecil, satu macam anak dia sendiri. Dan Ustaz Zul juga berada di Riyadh? Tak, saya ada kat rumah saya. Dekat Singapura. Oh, Masya Allah. Jadi Ustaz juga pernah belajar di sana? Saya bekas pelajar di Universiti Islam Madinah. Masya Allah. Graduate tahun 2016 lah. Awal 2016 saya graduate dan terus pulang ke Singapura. Baik Ustaz, tahun ni ramai umat Islam kita, khususnya masyarakat Islam Singapura tidak dapat menunaikan ibadah haji dan umrah. Disebabkan ialah yang kita tahu ni COVID-19 dan kekecewaan dan rasa sedih ni pasti mereka merasakan. Ialah mula-mula bila dapat surat daripada Majlis Agama Islam kan, dapat melaksanakan ibadah haji tahun ni, mereka pasti rasa gembira, dah start mula preparation dan sebagainya. Tapi apabila keluar berita tentang COVID-19, mereka pula betul boleh ke tak boleh dan sebagainya. Mula pula circuit breaker, kemudian dapat berita Arab Saudi lockdown dan sekarang ni tak dapat laksanakan ibadah haji. Sesuatu yang sangat menyedihkan lah. Dan insya-Allah kami yakin Allah pasti ada hikmah yang Allah hendak berikan kepada kita semua. Jadi Ustaz Zul, boleh Ustaz kongsikan kepada kita semua suasana haji dan umrah sebelum wabak ini melanda kita? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada pihak Muhammadiyah Association. First and foremost saya nak ucapkan terima kasih kepada Muhammadiyah kerana sudi jemput untuk kongsi pengalaman dan kongsi pengalaman lah, insya-Allah. Semoga ada barakah dalam pertemuan kita pada malam ni, insya-Allah. Okey. Bila soalan dia tu apakah macam mana keadaan suasana haji umrah sebelum haji dan umrah. Saya alhamdulillah sempat menunaikan umrah baru-baru ni lah. Maknanya sebelum keadaan menjadi lebih teruk kan. Dia bila at the starting of this COVID-19 tu, saya manage to went for umrah dengan keluarga pada last year 2000 December. So masa tu recently Ustaz. December very recent. The 2019 December. Kita dah dengar dah berita-berita macam ni, tapi yalah maksudnya belum ada kesedaran, belum ada peka kan, masa tu belum ada apa-apa jadi lebih kecoh. So we live as per normal. I mean bila kita pergi sana, kita buat umrah macam biasa, buat macam mana orang-orang pergi umrah kan. Bila balik tu things dah get worse. Bila dah dengar dia punya dah merebak ke sana ke sini, lepas tu dah mula masuk Singapura sikit sebanyak. So saya first kali saya syukur kepada Allah SWT sebab saya dah pergi. dapat pergi. Dan memang ada plan nak pergi lagi, tapi kerana keadaan macam ni kita pun tak boleh pergi mana-mana. Singapura pun tak boleh keluar kan, lagi nak pergi Saudi. So bila kita cakap tentang ibadah haji dan umrah, dia first come into saya punya mind is crowd. Lagi-lagi dengan haji,
dulu kita buat masa student tu, kita pergi haji kan. Ya, lebih kurang macam gambar ni lah sekarang. Lebih kurang macam gambar ni. Kita tawaf dekat bawah 2 jam, kita tawaf dekat atas pun sama 2 jam. Sampai kan kita dah tak tahu dah berapa round dah kita pusing. So that when you ask me about haji, that is what come into my mind first is crowd. So we need to take care of ourselves, you know. Masa tu mungkin masa muda, immune system masih kuat kan. Bila selalu saya nasihatkan lah, kalau macam kita jumpa dengan jemaah-jemaah Singapura, waktu di Madinah dulu saya cakap lah, jaga diri, banyakkan minum air kan. Lagi-lagi sekarang ni musim haji, dia dah makin lama makin naik kan. Naik lah, maknanya nak naik musim panas. And what, bila saya tanya jemaah haji yang tahun lepas pergi, dia kata, Ustaz, wallahi panas Ustaz. Dia kata dekat 50 plus. Saya cakap, saya share saya my experience bila saya takharruj tu. Sebelum saya takharruj tu, saya manage to duduk Soifi. Soifi means summer. Dan saya kena 57 degrees. Masya 57 Allah. degrees. Masya Rumah Allah. Har. every day 24 hours aircon. And qadarullah, masa tu lah aircon dah rosak. Kereta pun saya punya radiator bucur because of the heat lah, dia panas sangat. Then itu kita cakap pasal keduniaan lah. Bila saya cakap, then kita cuba bawa masuk ke dalam kita punya rohani. Haji dan umrah membawa maksud persamaan. Apa maksud dia sama? Whether you are a very rich person, or whether you are a normal person, or whether you are orang yang tidak kaya, maknanya dia punya level of living miskin, tetapi they got invited by Allah Subhanahu Wa Taala to perform this ibadah. Semua memakai ihram yang sama. Tidak ada pakaian lebih-lebih. Maknanya semua kena pakai ihram putih. Oh no, awak orang kaya, awak boleh pakai ihram mahal. So it come back to the same lah. Bila kita teringat sabda Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Ibadah ni dia melibatkan kepada satu perkara, at-taqwa, dalam hati. Whether you are a rich man, or whether you are orang mana pun, hatta kalau dia datang daripada anak raja mana sekalipun, kalau dia datang haji, dia tetap kena pakai ihram. Persamaan tu dalam segi pemakaian, tetapi perbezaan tu adalah bagaimana kita menjalankan ibadah tersebut. Are we doing this because kita tahu kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita doing this, kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi aku ada duit, aku boleh bikin semua benda. Aku boleh duduk paling dekat, camp paling dekat dengan Mina. So aku ada duit. Kalau Singapura, kita duduk dekat Muaisim kan, jemaah Singapura, 2 km, pergi 2 km, balik 2 km. Subhanallah, it's very far, very far. To be honest, saya cakap, saya pernah lalu dekat camp Singapura ni, saya cakap, tak payahlah. Bila kita nak mabit di Mina tu, saya cakap tak payahlah, kita duduk sini jauh. Baik. So, tetapi kerana kecekalan, kerana mental yang kuat, kerana mereka tahu haji tu yang laisa lahu jazaa'un illal jannah, mereka tetap juga melakukan ibadah ni. So when you ask me bagaimana keadaan ataupun keadaan di Saudi, bila kita sebut Mekah dan umrah dan haji, satu, crowd lah. Nombor 2, takwa. Bagaimana ibadah kita kepada Allah SWT? Adakah kita pergi kerana kita ada duit, ataupun kita fikir balik kita pergi kerana ini adalah jemputan daripada Allah SWT? Berapa ramai orang yang ada duit tapi mereka masih belum pergi lagi haji? Betul. Berapa ramai orang yang ada berharta tapi belum sampai ke Mekah, Madinah? Boleh kalau dengar cerita, saya dah pernah pergi South Africa, saya dah pernah pergi Europe. Tapi bila kita tanya pasal Mekah, Madinah, nantilah. Mungkin umur kita dah lanjut belum seruan, orang cakap. Belum seruan. Tak tahu seruan apa, Ustaz. Ilahi dah sampai susah pula. Itulah, itu yang seram. Baik, Ustaz Mukhlis. Ustaz Mukhlis yang berada di Riyadh dan sedang melanjutkan pengajian beliau di sana. Pastinya saya rasa mereka mula lockdown bulan puasa, Ustaz. Before bulan puasa. Mereka dah isytiharkan tak boleh foreigners masuk. Pelancong tak boleh masuk.
lebih kurang dalam bulan Mac gitu. Dalam bulan Mac. Jadi bagaimana suasana? Ustaz pernah ada ke sana ke ataupun berada di mana waktu tu? Saya memang masih di Riyadh lah. Memang Masih all the way di Riyadh. Jadi Ustaz ada dengar, Ustaz ada di Saudi. Jadi berita yang sampai pasti yang lebih tepat lah daripada apa yang kita dapat di sini. Jadi macam mana keadaan? Kecoh ke apa ke? Taklah, kita as students kita memang kita just go with the flow lah. Whatever the government dah isytiharkan, kita just terpaksa ikut. Lagipun kita tertakluk pada persyaratan government sini kan. So whatever yang diorang so is the initial steps preventive measures taken by kerajaan kat sini. They started by taklik dirasah namanya, which is closing down schools. That was the first step. Even before lockdown, even before closing the airports, diorang buat taklik dirasah dulu, which is closing schools, closing university. So that was in mid-March gitu lebih kurang. So after that we started to learn online lah. Itu yang start pakai Zoom and whatnot kan. Then after that, slightly later in March juga, then they start to close down mosques, then masjid-masjid tutup, and then airport pun tutup. Jadi pastinya suasana di bulan puasa ataupun bulan Ramadan ni sangat berbeza lah ya. Kalau yang saya faham, kalau bulan Ramadan ni ibarat macam musim haji, ramai kan yang datang ke sana untuk qiyam, untuk menunaikan ibadah mereka dan merebut segala ganjaran yang ada. Dan pasti sesuatu yang sangat berbeza lah, yang tak pernah berlaku lah. Jadi ingin saya tanya kepada Ustaz, kita difahamkan untuk ibadah haji tahun ini hanya 1,000 jemaah saja yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ni. Betul ke Ustaz? Okay, ini saya ada tengok sendiri dekat a few sources Saudi Arabian punya newspapers. Ada newspaper yang kata the limit is 1,000. Ada surat khabar Saudi Arabia lain kata the limit is 10,000. Aywa. Tapi bila saya tengok sendiri dekat SPA, Saudi Press Agency. Saudi Press Agency ni kirakan semacam official news daripada government lah. Istilah dia SPA, Saudi Press Agency ni. Saya tengok dekat dia punya press release, dia tak ada sebutkan angka yang tetap. Oh, okay. Dia cuma sebut mahdud jiddan. Kira it will be very limited. Aywa. Mahdud jiddan. Jiddan. Jiddan sangat-sangat lah Ustaz. Betul. Aywa. Saya boleh juga tatakallam fil lughatil arabiyyah syui. Boleh sikit-sikit. Okey. Baik, dan Ustaz, jadi berkenaan dengan berita 1,000 sahaja yang dapat melaksanakan ibadah haji, ini sesuatu berita yang tak tepat lah. Jadi tak boleh, we cannot confirm whether it's true or not lah, because the figure according to different newspaper lain-lain. Ada newspaper kata 10,000, ada surat khabar lain kata 1,000. Itulah. Dan Ustaz Zul yang baru saja menunaikan umrah pada akhir Disember tahun lepas. Tahun lepas, dan setelah Ustaz balik ke Singapura dan lihat sendiri pandemik ini melanda satu dunia, apakah pandangan Islam tentang mematuhi perjalanan selamat ni? Apakah yang pengajaran yang kita boleh ambil daripada apa yang telah berlaku, perjalanan yang selamat dari sudut Islam kat mana ni? Sebenarnya ada kan, kita ni sebenarnya dalam Islam dah ada pengajaran yang Nabi dah tunjukkan. Cuma kadang-kadang kita tak tahu. Kita ambil lah daripada WHO lah, kita ambil lah daripada sana, padahal dalam Quran Sunnah semua dah ada. Ustaz, saya pengen berbebel lah. Sila Ustaz. Okay, bila kita cakap pasal haji kan, semua bila cakap Zulhijjah, it will reminds us, first come into our mind is Hari Raya Haji, Kurban, Haji itself. So Alhamdulillah, ramai juga di antara ikhwah-ikhwah di Singapura yang telah dijemput oleh Allah SWT untuk menunaikan haji. Ada juga jemaah-jemaah yang saya nampak tau kegembiraan mereka tu bila mereka dijemput untuk melakukan ibadah haji. Kadang-kadang yang sampai terlalu happy tu shopping sampai terlupa dunia pun ada.
kan. Alah ustaz, bukan selalu dapat buat haji, betul juga, tapi saya tengok daripada shopping tu memang agak menyeramkan. Allah sebut dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah SWT, iaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. So haji min arkanil Islam, dia adalah daripada rukun Islam, yang mana bila kita tahu maksud rukun tu adalah kita wajib buat. Kita wajib buat, kalau kita tak buat dosa. Tapi dia bukanlah, bila seseorang itu mempelajari ilmu hadis, dia tak boleh ambil hadis tu bulat-bulat macam itu. Ustaz, kalau gitu ustaz, saya tak nak kahwin sebab saya fikir kalau saya kahwin nanti saya tak ada duit nak pergi haji. Contoh kan, sebab haji sekarang pun makin mahal. Ustaz, saya tak nak pergi sebab saya tak nak buat ni sebab saya nak simpan duit nak pergi haji. Sebab Allah cakap dalam Al-Quran kita kena buat haji. Tapi dalam situ Allah sebut man istata'a ilaihi sabila. Yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Okay, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia kata istita' ni maknanya mampu. Dia bawa pada dua makna. Satu, istita' secara langsung untuk diri dia, dan lagi satu istita' untuk mengerjakan orang lain, untuk orang lain, dengan orang lain. Istita' ni dia bawa makna dua, iaitu untuk diri dia sendiri, dia mampu untuk pergi, dan juga untuk mengerjakan dengan orang lain. Dan ciri-ciri istita' ni dia ada bawa banyak. So ada antara dia cakap apa? Seseorang itu dianggap mampu untuk apabila dia memiliki harta yang mencukupi. Satu, harta. Dan lagi satu, kesihatan tubuh badan. Juga dia rangkumkan ataupun dia masukkan dalam kemampuan. Dan Fitness bagi wanita, apa dia? Fitness lah. Fitness lah. Bagi wanita, hendaklah wujud bersamanya mahram atau wanita yang siqah dalam perjalanan. Okay. Semua orang rasa diri dia sihat. Betul tak? Kita rasa kita sihat. Kan? Bila kita dengar panggilan haji tu, kita yang sakit pun jadi sihat. Sebenarnya, kita pun, Nabi SAW dia kata apa? Kalau kamu tak tahu, kamu tanya kepada orang yang lebih. Allah sebut dalam Al-Quran kan. Lepas tu Nabi cakap apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu sendiri lebih tahu dengan hal dunia kamu. Maknanya kalau kita sendiri rasa yang diri kita tak kuat, ataupun we need an advice from the doctor, kita pergi doktor, kita cakap, dan doktor cakap, mungkin na'udzubillah, mungkin dia cakap, doktor cakap, Haji, kalau Haji pergi haji, saya takut keadaan menjadi lebih teruk. Oh tidak, doktor takut dengan siapa? Saya takut dengan Tuhan. Macam mana ni? Okey, dan makcik sign, apa-apa jadi, dan saya tak nak ambil tahu. Okay, saya izinkan saya kongsi. Izinkan saya kongsi dengan penonton, dengan anda semua. Waktu dulu saya bekerja di Masjid Ma'ruf. Sebelum ni saya bekerja di Masjid Ma'ruf. Saya jumpa dengan satu orang. Ustaz, Masjid Ma'ruf mana Ustaz? Masjid Ma'ruf di Jurong? Jalan Bahar. Ingat Masjid Ma'ruf yang di Clyde Street? Tak ada, tak sempat lah. Saya tak sempat. Tu belum ada lagi ya? Dia jumpa saya, jemaah ni jumpa saya. Dia kata, Ustaz, boleh tak saya, apa pendapat Ustaz kalau saya tak ambil wudu menggunakan air? Saya tayamum. Saya tanya, kenapa? Apakah yang buat pakcik buat ambil wudu kerana tayamum? Sedangkan Singapura banyak air. Kan? Kita tahu orang tayamum selalu sebab tak ada air. So dia kata, Ustaz, dalam badan saya full of wire. I have a heart cancer. So badan saya full of wire, yang mana kalau saya ambil air ataupun terkena air banyak, saya boleh meninggal. Dulu kita waktu belajar fiqh kan, bila kita belajar fiqh, kita cakap apa, mana orang boleh kena air mati. Ni Allah tunjuk saya, di dunia ni Allah tunjuk saya. Jumpa orang macam ini, dia kata saya tak boleh kena air banyak, Ustaz. So kadang-kadang kalau saya takut kalau kena air banyak ni saya akan mati. Sebab doktor kasih saya 3 bulan je. Betul, saya ingat dia cakap doktor bagi saya 3 bulan untuk hidup.
So alhamdulillah Allah beri dia peluang untuk dia tahu bila dia mati. Dan tapi dia dapat hidup lagi 3 tahun. Dia dah Alhamdulillah. meninggal lah. Almarhum dah meninggal. So, Alhamdulillah. tapi saya nampak kegigihan dia melakukan ibadah. Dia jadi ahli masjid dan sebagainya. Tapi bila tengok keadaan tadi tu memaksa beliau untuk keluar daripada norma dia. Iaitu ambil wuduk, memakai instead of using water, dia pakai tayamum. So same goes dengan yang haji ni, bila kalau orang yang pakar advise not to go, better don't go. Sebab apa? Dia dalam keadaan tidak mahu. Sekarang ni waliyazubillah, saya tak pernah expect yang this pandemic will go this long. Betul. All of our plans, Saya ingatkan lockdown 2 minggu je Ustaz. all of mula-mula. our plans semua dah jadi. Last-last kita duduk rumah. Betul 2020 dah kira tak ada makna tu, 2020 bukan 12 dah bulan. habis. Ha. Dah habis. So 2020 is just we mungkin hikmah dia is we appreciate tau. Kan kita mula appreciate nature. Saya mula pula bermain basikal, masuk dalam hutan. Saya tengok ramainya orang dalam hutan ni. Orang Jadi- start to cycle. Orang Masya start Allah. to appreciate health kan. Pukul 12 tengah hari orang pun pergi lari. Nampak kan? Orang pergi lari pukul 12 tengah hari. Saya cakap mana otak dia orang ni pergi. Pasal Jadi nak keluar Ustaz, rumah, pasal. Ustaz Mukhlis, jadi apa yang tadi Ustaz Zul tadi sebutkan tentang apabila kita nak memulakan sesuatu perjalanan, kita mesti pastikan bahawa bukan saja perjalanan itu selamat, diri kita juga selamat dalam perjalanan yang hendak kita ambil itu. Exactly. Jadi That's mungkin what I Ustaz, mean. mungkin Ustaz Mukhlis boleh beri sedikit pencerahan tentang hal ini. Okay, ada 2 points I can add to that lah. Firstly, ada satu kaedah fiqh which one of the 5 main kaedah fiqh is la darar wa la dirar. Kira you don't harm yourself and you don't harm others. Kita tak membahayakan diri sendiri, kita tak membahayakan orang lain. So apa-apa pun yang kita buat in anything that we do in our daily life, in our activities, kita kena always make sure these 2 points kita kira make sure all our activities are in accordance to these 2 points. Apa-apa yang kita buat, kita tak membahayakan diri, kita tak membahayakan orang lain. And this pandemic really taught us macam mana kita kena usaha untuk supaya anything yang kita buat ni kita tak bahayakan orang lain in terms of spreading the virus and whatnot, dan kita tak bahayakan diri sendiri juga. We don't go into such situations yang kita sendiri akan dijangkit oleh virus. And then dalam bab tawakal, macam kadang orang kan sebut kita tawakal aja dengan Allah, kita buat je. So ada hadis Nabi SAW, Rasulullah sebut yang artinya ikat tie your camel first, ikat your unta. Dia ikat unta itu dengan tali, baru kita tawakal dengan Allah. So kita tak biarkan unta kita just go wander the desert. Kita make sure kita dah do something about it first. Kita dah make sure kita dah put in the appropriate amount of effort. Then only kita tawakal dengan Allah. Kalau kita just istilahnya kita tak buat anything tapi kita just tawakal, that's not tawakal according to the scholars lah. Tapi level tawakal tu Ustaz lah, contohnya kita ni kalau di Singapura ni kita masuk ke masjid untuk solat jemaah, kita dibenarkan untuk solat jemaah 50 orang. Masuk dah kena scan temperature lah, lepas scan temperature kita nak kena pakai face mask dan maknanya kita dah amalkan tawakal yang pertama, kemudian kita cuci tangan kita, ambil wuduk dan kita masuk ke dewan solat. Jadi bab tawakal tu ada yang cakap dengan saya lah, yang cerita dengan saya, kita dah tawakal dengan Tuhan dan kita telah ikat unta kita tu. Betul. Dengan pakai face masknya, dengan dah sanitize tangan, cuci tangan dan masuk. Kenapa solat nak kena berjarak? Tak cukup ke tawakal kita ni kepada Allah? Macam pandangan Ustaz bah ni. Berjarak tu sendiri pun is part of the ikat unta lah, part of the usaha yang kita patut. So that's how we shall answer them lah. Kalau dia cakap, this is also part of the tawakal. That's why there is a need for us to have that safe distancing lah, to minimize any issues ataupun minimize the distance lah.
Betul. Baru saya faham. Kalau tidak saya jam Ustaz, orang tanya saya macam gini, saya macam MUIS ni mana pandai je, mana tak orang dapat fatwa ni, tiba-tiba kita Actually semua kalau kena berjarak. kita tengokkan fatwa para ulama satu dunia, jadi kita kadang-kadang kita ni macam cepat sangat nak attack. So actually kalau kita tengokkan fatwa dari Saudi, fatwa dari Mesir, fatwa ulama Jordan, semua basically they agree that right now because of the pandemic kita perlu solat dengan berjarak. And empat mazhab, according to for all four mazhab Maliki, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dengan Hambali, merapatkan saf hanya sunnah dalam solat. Dia bukan syarat solat tu sah. So kalau ada perkara darurat macam this pandemic, kita jarakkan saf, dia tak dikira sebagai makruh. So solat kita tetap sah. Dan kita mengambil kita juga memandang tentang kepentingan masyarakat sesuatu tempat. Jadi masyarakat Islam di sini mereka boleh dikawal dan benda ni boleh selain daripada dikawal, boleh diseliakan, facilitate dengan baik sebab masjid-masjid seperti Masjid Al-Huda yang ustaz bertugas di sana mempunyai petugas atau staff-staff yang telah dilatih dan tahu bagaimana untuk mengendalikan keadaan jika sesuatu yang tidak diingini berlaku sewaktu pandemik ni. Mereka boleh maknanya ada kaliber lah untuk menjalankan tugas mereka. Maka pihak yang memberikan fatwa mengatakan ia boleh dilaksanakan. Jadi kalau saya rasa kalau yang menjaga ataupun mentadbir masjid ni orang yang tak ada kemahiran ataupun orang biasa-biasa je, tak tahu tentang kepentingan menjaga social distancing ni, ia akan membawa lebih banyak masalah. Oleh itu ia tak dapat dilaksanakan. Soalan saya lagi Ustaz berkenaan dengan yang pasal safe distancing ni, bila solat orang cakap Nabi tak pernah buat apa kan? Boleh jawab tak Ustaz macam mana ni? Nabi tak pernah buat ni, kita buat agama baru ke apa ni? Ni soalan panas Ustaz, penas telinga saya jaga depan dewan solat ni, depan masjid ni, ambil temperature. Nabi tak pernah buat. Jadi macam mana ni Ustaz? Saya bukan ustaz, saya tanya ustaz-ustaz kita. Siapa boleh jawab ni? Dua-dua boleh jawab. Silakan Ustaz Mukhlis. Okay, bismillah. Ni first kali wallahu a'lam bissawab. Okay, Allah tahu what is the more correct opinion. Tapi first and foremost untuk kita fahamkan dalil-dalil Al-Quran dengan sunnah. Dalil what Rasulullah did, why he did it and so on and so forth. Kita kena tanya diri kita one thing. Are we experts in that field? So macam contoh macam in the thing that I've always noticed lah, macam let's say in any other fields, mathematics, kita will leave the more intricate soalan-soalan yang lebih detail kepada experts. Dalam engineering pun sama. Tapi kenapa dalam bab agama, somehow kita merasakan kita kalau dah baca Quran, kita dah baca hadis ni, kita dah boleh keluarkan hukum sendiri. Why don't we leave it to the experts? That is the para ulama. So para ulama, they understood the Quran, the meaning of the hadith, what Rasulullah did, why he did it and so on and so forth better than kita yang bukan expert. Kenapa kita tak leave it to the experts lah? Masya-Allah. So itu yang bila dalam hadis Rasulullah bila nak solat, Rasulullah akan sebut istau atau sawu sufufakum and so on, rapatkan saf. So based on that hadis, kalau kita sebagai awam, sebagai layman, kita baca, kita tengok ni Rasulullah perintah suruh rapatkan saf means wajib. Sedangkan kalau kita tengok balik, check balik pemahaman how the experts of this field iaitu bab agama ni, iaitu para ulama lah, how they understood that hadith. So macam tadi saya sebutkan, para ulama of all four mazhab, they were in unison, semua consensus, semua ijma', all four mazhab. Yang rapatkan saf is not something that is wajib. It's not something yang kalau kita tak buat, solat batal. Ada satu mazhab yang keluar lah, tapi ni bukan mazhab mu'tabar, iaitu mazhab Zahiri. Kalau mazhab then rapatkan saf memang wajib. Mazhab Daud Zahiri kan Ustaz? Yes, betul, mazhab Daud Zahiri. Cuma mazhab dia je yang kata rapatkan saf ni wajib. Tapi the four main mazhab
yang diamalkan, fikih mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dengan Hanbali, semua kata dia bukan wajib, dengan dia tak akan membatalkan solat kalau renggang. So that's how they understood that hadith. So cara pemahaman, it all goes back to how we understand the Quran and the hadith, how we understand the text, whether it's Masya according to Allah. our own understanding or how the scholars fahamkan. Baik, terima kasih Ustaz Mukhlis. Sangat panggil untuk layman macam saya dan ramai yang macam saya ni, bila dengar apa yang Ustaz Mukhlis telah terangkan, ia memberikan kita sedikit apa panggil lebih jelas lah. Kan? Jangan macam kita walaupun dah tahu sikit-sikit hukum-hukum ke, dah belajar baca banyak kitab ke, dah mula nak take side ke, mula nak keluarkan pandangan, then enforce on others. Betul. Bagi pandangan bagi saya tak ada masalah, tapi bila kita nak enforce on others, itu yang macam relax lah kan, hold your horses. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Mukhlis. Especially dalam bab fikir macam ini, kita kena understand adanya khilaf. Baik Ustaz Zul, sangat Ramadan Ustaz kerja di masjid, bertugas, berkhidmat di masjid, menyebarkan dakwah di masjid. Ramadan biasa di masjid-masjid akan sangat meriah. Kan, tahun ni Ramadan kita tanpa tarawih. Malahan Ramadan berakhir tanpa solat hari raya. Tahun ni juga Zulhijjah kita tanpa haji. Pandangan Ustaz, adakah penghayatan kita tentang ibadah haji ataupun hari yang sangat istimewa ni terjejas, berkurangan dan sebagainya? Pandangan Ustaz. Saya melihat dalam keadaan yang berlaku ni, dia actually it's a reflection bahawa sebenarnya masjid ni bukan Ramadan. Maksud saya, to be someone yang betul-betul nak menghidupkan Ramadan, dia bukan sahaja tempatnya di masjid. Dan orang dulu bila cakap Ramadan, masjid, tarawih, masjid kan. Lepas tu orang dulu mesti ada moreh, betul tak? Moreh ni apa? Lepas tarawih, duduk, minum kopi kan. Relax, rokok. Haram alaik. Okay. So Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang kepada kita untuk bagaimana kita betul-betul menghayati ibadah ataupun suruhan-suruhan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Tanpa masjid ni, tanpa masjid ditutup sebagainya, saya rindu kita dulu di Ma'ruf. Ma'ruf punya jemaah, wallah, saya cakap ramai dia tu, saya rasa macam Alhamdulillah orang Jurong West betul-betul nak masjid. So bila Allah SWT kurniakan doa mereka, masjid dibina, dan muka-muka itulah muka orang yang menghidupkan masjid sampailah akhir. Dan even sampai lepas Hari Raya pun muka-muka ni juga yang masih menghidupkan masjid. So bila orang cakap, bila MUIS keluarkan irsyad supaya masjid ditutup buat sementara waktu, sampai bila saya pun tak tahu kan masa tu kan, saya tengok bahawa ini adalah satu hikmah yang Allah nak tunjukkan sebenarnya, bahawa kita masih lagi boleh beramal tanpa, walaupun masjid ditutup. Kita masih boleh bertarawih walaupun masjid boleh tutup. Kita masih lagi boleh bersedekah walaupun masjid tutup. Kan, saya pasti Muhammadiyah juga akan terjejas kan, sebab antum juga ada mendirikan solat tarawih kan, tetapi dengan adanya platform-platform online seperti ini, orang pun masih memberi infak. Contoh dengan sekarang ni, saya tengok saya bawah tu ada Pay Now kan. Bila-bila je saya nak ambil handphone, saya akan Pay Now. Betul tak? And ini adalah, bagi saya it's a blessing in disguise. Maknanya ada hikmah di sebalik perkara yang berlaku ni, adalah kita masih boleh beribadah walaupun masjid tu ditutup. Begitu juga dengan Zulhijjah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wal fajri wa layalin ashr. Ulama-ulama semua mengatakan bahawa al-fajr tu adalah subuh pada hari raya haji, dan wa layalin ashr ni 10 malam sebelumnya, pada awalnya. Sekarang ni lah dah start dah. Sekarang 2 hari lepas lah kan. 2 hari lepas lah. Kita dah ada dalam that fasa. So
it's this, the time is when kita nak kena, ada ulama cakap, beramallah kamu seperti mana kamu beramal, kamu mengejar amalan seperti di dalam 10 malam terakhir. Meaning, kita bangun malam, kita masih boleh qiyamul lail kan. Orang sekarang bangun malam buat apa? Tengok EPL, banyak game-game. Semalam Ustaz, ramai bangun malam. Pukul 3 pagi. Nak tengok Panas saya Ustaz. Saya tak layan. Kan? Bangun malam, okey lah. Kita husnuzon, diorang dah semayang lah kan. Tapi, bila kita rugi tau kalau kita tak beramal soleh 10 malam yang awal ni. Sebab apa? Ulama semua cakap dia punya kelebihan sama macam 10 malam terakhir. Cuma ianya tak adalah namanya Lailatul Qadar. Tapi Allah SWT cakap, dan bila Allah sebut dalam Al-Quran kan, kita dalam nahwu lah ada wal fajri, Allah sebut ni wawul qasam, Allah bersumpah dengan waktu fajar, walayalin ashr, dengan 10 malam yang awal tu. Maknanya there are something yang Allah SWT rahsiakan kepada kita, yang mana kalau kita beramal dengannya, amalan dia kita tak tahu. Di sisi Allah SWT sangat besar. Walaupun kita rasa kita masuk 20% je. Jadi kita saya dapat memang kalau saya kita dapat ikhlas kerana Ustaz Allah punya SWT, kita kalau buat kerana Allah SWT 20% tu akan menyebabkan kita masuk syurga. insya-Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi apa yang Ustaz nak sampaikan kepada kita bukan tempat. Bukan tempat yang menyebabkan kita ni lebih menghayati agama Islam ataupun lebih mengamal agama Islam. Dia sebenarnya kita ni, dalam hati kita yang sebenarnya. Kalau kita betul-betul kita yakin kepada Allah dan kita faham tentang hikmah yang telah Allah berikan, pasti ada hikmah. Di mana saja kita berada, jiwa kita akan berasa tenang dan senang untuk mengamalkan. Ada orang ni, bila bab tarawih je, full. 20 rakaat, khatam Quran boleh. Tapi bila bab solat sunat rawatib, sendiri-sendiri kan, lemau aja. Jadi mungkin satu pengajaran bagi kita, termasuk saya ni lah. Kan, kalau bab termasuk saya jugalah, termasuk saya. Lemah. Bab benda sunnah-sunnah yang beramai-ramai ni rasa semangat. Bila bab sunnah nak kena buat seorang, senyap aja, tak ada bersuara pun. Sunnah yang macam ramai-ramai seronok apa? Bila ada in a crowd kan, wah, rasa macam we are somebody, we are someone kan. Human nature, they like to be in a gang. Tapi bila seorang-seorang bab sunnah je, tak apalah, nantilah dan sebagainya. Sunnah, jadi Ustaz orang cakap alah sunnah je. Itu sunat je. Tak apa, tak buat tak berdosa. buat dapat pahala. Kan? Jadi apa yang mungkin hikmah yang saya dapat dan mungkin Ustaz boleh setuju dengan saya bahawa pandemik ataupun COVID-19 yang melanda kita di mana masjid kita tertutup, Zulhijjah kita tanpa haji yang kita biasa saksikan sebelum ini, membawa hikmah bahawa Allah nak beritahu kepada kita bahawa masjid kau yang indah, jemaah kau yang ramai, ini semua tidak ada makna sebenarnya. Yang ada makna adalah ketakwaan kamu yang seperti mana Ustaz Zul katakan tadi. Ketakwaan kamu, cinta kamu, your awareness of God, your awareness of Allah di mana sahaja itu yang Allah lihat, itu yang Allah pandang. Ustaz Mukhlis, sila berikan kita sedikit semangat. Sebagaimana kita ni yang harus kita bersikap, terutama kita orang awam yang tak dapat pergi haji, sikap kita yang patut kita amal ataupun fahamkan. Dan mereka yang dah dapat keizinan untuk melaksanakan haji, tak dapat haji. Kata-kata nasihat untuk kita semua, Ustaz. Okay, bismillah. One of the best ways, antara cara paling bagus untuk kita tingkatkan ketakwaan, kita make sure amalan kita yang kita selalu buat bila kita berjamaah, kita buat juga bila kita bersendirian, bila kita in lockdown, bila kita kat rumah, bila kita in quarantine. Macam contoh, bila kita kalau on a normal season, on a normal situation, kalau kita pergi tarawih contohnya, atau bila kita pergi tarawih lah, kita akan pakai jubah, kita akan pakai songkok, kita akan minyak wangi. Tapi bila kita tarawih dekat rumah sendirian, kita pakai t-shirt, dengan kain je. So there's no balance. Jadi kita kena question ourselves. Di mana kita punya Masya Allah. Ustaz sepak saya lah, Ustaz. Betul lah saya.
Sangat bagus Ustaz. Dan mereka yang jadi apa yang Ustaz katakan, walaupun mereka tak dapat melaksanakan ibadah haji, insya-Allah sebab niat mereka telah ada, Allah akan berikan pahala insya-Allah. Haji yang mabrur untuk mereka, dan kita doakan mereka mendapat pahala haji itu dan diberi lagi kesempatan, kesihatan, seperti mana tadi Ustaz Zulkarnain mengatakan, kita mesti ada fitness, diberi fitness untuk melaksanakan haji pada tahun akan datang. Saya yakin dugaan ataupun pandemik ini akan berakhir dan insya-Allah kita semua akan menjadi lebih peka tentang masalah ataupun isu kesihatan, isu kebersihan, isu pemakanan, apa yang kita patut makan, apa yang kita tak patut makan, dan lebih faham tentang sunnah, lebih faham tentang Al-Quran, tidak main sembrono saja. Jadi sembrono bahasa Jawa. Dan kalau sebelum ni kita mengambil artis-artis sebagai apa dipanggil panduan kita, hari ini kita dapat lihat ustaz-ustaz kita, Ustaz Zulkarnain dan juga Ustaz Mukhlis yang berada di Riyadh ke depan memberikan penerangan, dan pada masa yang sama saya rasa offline sudah pasti kedua-dua ustaz kita banyak menjalankan apa dipanggil kelas-kelas pengajian baik secara peribadi ataupun secara ramai-ramai online. Mudah-mudahan Allah berkati usaha-usaha ustaz semua, dan Amin. harapan saya apabila lahirnya ustaz-ustaz muda seperti ini dapat terus menjalankan kerja-kerja amal ma'ruf nahi munkar, menyebarkan lagi rahmah dan juga kasih sayang di Singapura ini, tanah air kita yang tercinta. Ustaz Mukhlis pasti rindukan keluarga, pulang kembali akan berkhidmat seperti mana Ustaz Zul telah berkhidmat ataupun sedang berkhidmat, dan kita semua dapat reformasi, islahkan masyarakat kita lebih memahami Al-Quran dan juga lebih memahami sunnah. Dan cakap pasal sunnah ni Ustaz Mukhlis, satu sunnah malam Jumaat ataupun sunnah hari Jumaat yang boleh Ustaz share dengan kita. Okay, salah satu sunnah yang paling simple untuk kita amalkan. Simple untuk amalkan tapi susah untuk amalkan at the same time. Dia pasal simple sangat. Kadang kita terlepas pandang, which is selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat macam mana Ustaz? Sallallahu alaihi wasallam je ke? Sallu ala Nabi. As simple as Allahumma salli ala Muhammad. Simple. Allahumma pendek. salli ala Allahumma Muhammad. salli ala. Dia tak perlu panjang-panjang lebar. Just as simple as that. Allahumma salli. Kalau kita nak panjang sikit boleh tambah Allahumma salli wa sallim ala Muhammad atau ala nabiyina Muhammad. But even if it's as short, sependek Allahumma salli ala Muhammad, dah dikira sebagai satu selawat. Aywa. Kita cuba bayangkan guru saya kat sini, antara guru saya kat sini, Syekh, namanya Syekh Sa'ad Ibn Turki Al-Khazlan. Dia sekarang Presiden Fiqh Council di Saudi. Masya-Allah. Dia ceritakan Imam Syafi'i on average setiap hari dia akan selawat 10,000 kali. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, kita semua kan kalau di Nusantara lah mengikut mazhab Syafi'i. So kita cuba tengok amalan imam besar iaitu Imam Syafi'i 10,000 kali on average setiap hari. And it's on, and tu 10,000 kali tak termasuk Jumaat. Kalau on Jumaat dia akan melebihkan lagi selawat dia, jumlah selawat dia. So that's something we can practice lah, we can think about on every waking moment. Bila kita tengah tak buat apa-apa atau even bila kita tengah buat kerja ke apa, kita biasakan kita punya lisan tak berhenti daripada selawat. Selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Masya-Allah. Baik, Ustaz Zul pula kan. Saya pun lihat salah satu sunnah yang diorang cakap, saya ada nampak lah poster-poster viral dekat Facebook. Salah satu sunnah Jumaat ni pakai siwak. Saya pula bab siwak ni saya tak nak cakap apalah. Saya kadang-kadang geli lah Ustaz. Pandangan Ustaz macam mana orang macam saya ni Ustaz? Orang-orang macam awak tu apa? Yang mana? Yang geli? Yalah, yang geli lah nak pakai siwak. Sebab kita dah pakai siwak, dah gosok, dah tenyir, adalah benda-benda terselit ni. Tak sempat cuci. Dia selit kat dalam kocek. Lepas tu kita nak lepas solat kita lupa cuci, kita tenyir lagi. Adab-adab memakai miswak ni, siwak ni Ustaz, kayu siwak ni.
banyak hadis Nabi SAW tentang siwak. Antaranya siwaku matharatun lil fami wa mardatun lil rabbi. Siwak ni membersihkan mulut dan juga ia boleh bawa mendapatkan keridaan Allah SWT kerana kebersihan. Nabi sebut lagi dalam hadis yang lain, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli solah, ataupun dalam hadis dia yang lain juga sama tapi inda kulli wudu kan. Kalau ianya tidak membebankan bagi umatku, nescaya aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak setiap kali mereka nak berwuduk. Ataupun hadis yang lagi satu adalah mereka nak pergi solat. Hadis ni hadis sahih. Yang tiga-tiga hadis yang saya baca tadi tu adalah hadis sahih. Ya. So bila orang cakap siwak, mesti kena pakai siwak. Apa kau pakai berus gigi? Kita geng siwak tau. Bersih. Nabi sebut pasal kita kena check balik. Adakah kita menggunakan siwak ataupun disuruh untuk menggunakan siwak tu kerana kebersihan ataupun kerana siwak tu adalah the only pada zaman Nabi SAW tu is the only way untuk kita bersihkan gigi. Kita cuba fikir balik. Mungkin pada zaman Nabi SAW belum adanya namanya toothbrush ataupun gosok berus gigi, ataupun mungkin berus gigi tu di-invent kerana siwak. So bila orang cakap pasal siwak sunnah, yes, sunnah. Tetapi dalam menghidupkan sunnah, dia ada tempat-tempat yang tertentu. Ada juga perkara-perkara yang kita kalau buat dia sunnah tapi dia jadi tak sunnah. Contoh, bila kita sedang menuntut ilmu, saya kongsi pengalaman ni. Bila duduk dalam kelas, dulu waktu dalam kuliah, syekh saya menegur anak murid kerana menggunakan siwak tatkala syekh tu sedang mengajar. So dia kata, hadza laysa bi adabin. Ini bukanlah daripada adab penuntut ilmu. Kita imagine tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tengah mengajar, anak murid kita gosok gigi. Faham? Walaupun dia kata, Ustaz, siwak Ustaz. Walau siwak. Kan? So saya tanya, kalau orang gosok gigi sambil belajar, dia fokus kat mana? Kata, these are all the things yang macam orang salah, saya tak cakap salah lah tapi dia macam it's not appropriate. Adab lah, lebih pada adab Hadza laysa bi adabin. Ni bukanlah adab. Aku sedang mengajar dan kau sedang bersiwak, aku faham itu sunnah. Tapi aku sekarang ni sedang mengajar. So you need to be focused on me instead of you focus on your gigi. If you want to use your siwak, yes, you may go out to the toilet, awak siwak lah gigi awak sampai putih. Jangan main siwak dalam dewan solat, siwak benda-benda apa tu, kadang kayu-kayu terjatuh. So kita fikir balik. Sujud pula termasuk hidung jemaah kat belakang. Sunnah dia pada siwak ke ataupun sunnah dia kepada taharah? Taharah ni kebersihan. Why are we doing this siwak? So ini kita let's be open minded lah. Saya bukan cakap narrow. I don't want to narrow it down. Tapi you need to put things at the right place and at the right time lah. InsyaAllah. Jadi sangat cantik apa yang tadi Ustaz Mukhlis share dengan kita. Satu sunnah hari Jumaat ini banyakkan berselawat. Dan saya faham bila kita banyakkan berselawat, maka hati kita akan menjadi lebih lembut. InsyaAllah akan menjadi lebih lembut dan mudah untuk ilmu untuk masuk kepada jiwa kita. Dan berkenaan dengan apa yang Ustaz Zul share dengan kita tadi adalah, ia adalah bagaimana kita meletakkan adab pada melaksanakan sesuatu sunnah. Betul, kadang macam contohlah pergi masjid tu adalah sunnah. Solat di masjid adalah sunnah. Tapi dalam perjalanan kita pergi ke masjid, bawa kereta, lampu merah tak jaga, main langgar je. Kucing nak seberang, kita takutkan kucing tu ke, tak jagalah adab-adab kita sewaktu memandu ke masjid. Ataupun dah sampai masjid, ambil wuduk, tak menjaga air wuduk tu yang kita gunakan, main buka sesuka hati, dah basah semua, jalan lecak-lecak dan solat sunat. Dan dia solat sunat dia solat wajib dia kata ini adalah sunnah Nabi. Itu yang apa yang saya rasa Ustaz Zul nak sampaikan. Memang sunnah tapi
kita harus lihat bagaimana pelaksanaannya, sesuai tak dengan keadaan kita, sesuai tak dengan masyarakat kita, agar yang tadilah Ustaz tadi ada sebut kaedah fikir tu, apa yang tidak memudaratkan dan tidak memudaratkan orang lain dan tidak memudaratkan diri sendiri. Apa Betul. tadi Ustaz? La darar wa la dirar. Tengok, saya ingat Ustaz apa tadi. Jadi saya dapat kaitkan dan dapat rangkumkan sekali. Sesi kita pada malam ini sangat, walaupun singkat, sangat bermakna dan Masya Allah, terima kasih. Bagi mereka yang sedang menonton atau mendengar rancangan kami ini, insya-Allah kami di Persatuan Muhammadiyah mengalu-alukan lahirnya asatizah seperti Ustaz Mukhlis dan juga Ustaz Zulkarnain dan ramai lagi yang akan kembali ke tanah air satu hari nanti untuk meneruskan, menyebarkan ilmu bagi generasi kita yang akan datang. Dan kami di Persatuan Muhammadiyah sangat komited dalam melaksanakan kerja-kerja dakwah di Singapura. Dan dakwah kami, dakwah bil hal dan juga dakwah bil amal, di mana melalui pendidikan kami ada College Islam Muhammadiyah dan serendahnya adalah tadika. Dan doakan mudah-mudahan kita dapat meluaskan lagi cabang-cabang kerja-kerja pendidikan di Singapura ini. Di bawah kebajikan, anda semua tahu, Rumah Kebajikan Muhammadiyah dan juga Pusat Jagaan Siang Hari untuk Warga Emas Muhammadiyah di Yunus, dan kami telah meluaskan lagi cawangan kami di Yishun, lebih dekat lagi di Chong Pang pada April tahun ini. Pada akhir tahun lepas. Dan bagi mereka yang menonton, insya-Allah pada hari Ahad ini kami mempunyai satu sharing session tentang keluarga titipan. Bagi mereka yang berminat, boleh message ataupun hantarkan WhatsApp ke 84084326 tentang keluarga titipan yang di bawah Persatuan Muhammadiyah dinamakan sebagai Projek Sinar Ihsan. Boleh ke Facebook kami untuk mendapatkan informasi yang lanjut. Dan kami mengalu-alukan pada malam Jumaat ini dan esok insya-Allah hari Jumaat, kutipan tabung Jumaat kami masih berjalan. Anda boleh menghulurkan bantuan anda melalui PayNow dan yang tertera di layar skrin anda, atau boleh ke laman kami di www.muhammadiyah.org.sg. Selain daripada itu, jikalau anda mempunyai apa-apa pertanyaan, bolehlah WhatsApp kami 84084326 dan ya, itu dia UEN kami S58SS0020C. Dan di bahagian reference letakkanlah KTJ sebagai tanda kutipan tabung Jumaat serta nombor handphone anda. Seperti mana yang tadi Ustaz Zul katakan, walaupun 20 sen Ustaz, walaupun 20 sen, Allah sahaja yang akan selayak-layaknya memberikan ganjaran. Sebab Allah tahu berapa yang kita mampu dan berapa yang sebenar-benarnya kita berikan kepada kerja-kerja dakwah, kebajikan dan juga pendidikan di Persatuan Muhammadiyah. Jangan lokek ataupun jangan berkira sangat dalam menderma, berikan semampu anda kerana insya-Allah ia akan berlipat kali ganda di malam Jumaat ini. Pahala anda akan digandakan dan kami di Persatuan Muhammadiyah, anak-anak kami di Rumah Kebajikan Muhammadiyah, para pelajar kami yang berada di pelbagai institusi Muhammadiyah mendoakan dan mengucapkan jutaan terima kasih kerana dengan jazakallahu khair, kerana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Dan terima kasih kepada mereka yang telah menderma, membantu kami selama ini, membolehkan kami Persatuan Muhammadiyah terus memberikan khidmat kami sepanjang lebih 60 tahun. Dan kami berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk pengetahuan ustaz-ustaz sekalian, pada minggu lepas Persatuan Muhammadiyah telah bekerjasama dengan Texas Chicken. Kita telah mengedarkan 2,000 juadah makanan tengah hari Texas Chicken kepada lebih daripada 2,000 individu. Maknanya 2,000 pack Texas Chicken ni Texas berikan kepada kami, dan kami menggemblengkan tenaga sukarelawan dalam keadaan COVID-19 Circuit Breaker Phase 2 ni. Kami telah mengedarkan kepada semua yang di bawah beneficiary kami, mereka yang di bawah golongan kami memberikan bantuan secara bulanan ataupun apabila mereka memerlukan.
Alhamdulillah, kami ucapkan jutaan terima kasih kepada mereka yang telah membantu kami dalam mengedarkan, dan insyaAllah pada bulan Ogos nanti dekat dengan National Day ataupun pada National Day itself, kami akan umumkan suatu lagi projek, insyaAllah kalau diluluskan. Sebab pada waktu circuit breaker ni, apa saja projek yang memerlukan tenaga sukarelawan ataupun mereka yang ramai, kami perlu mendapatkan kelulusan daripada pihak pemerintah yang berwajib. Dan itu dia, sukarelawan-sukarelawan kami, baik yang beragama Islam dan bukan beragama Islam, mereka meluangkan masa dan juga tenaga untuk mengedarkan juadah makanan tengah hari Texas Chicken kepada beneficiaries kami. Alhamdulillah. Dan bagi mereka yang hendak melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini, pendaftaran masih dibuka. Bangladesh sudah penuh. Australia mulanya penuh, tapi mereka telah memberitahu kami bahawa ada sedikit lagi telah mendapat kota lebih, dan kami masih dapat menerima mereka yang hendak membuat kurban di Australia melalui online. Dan kalau di Australia, dagingnya akan dihantar ke Singapura jika sahibul korban menginginkannya. Dan di Indonesia, semua daging korban itu akan diberikan kepada golongan yang memerlukan. Jadi, Ustaz, ada apa-apa kata-kata nasihat bagi mereka yang hendak melaksanakan ibadah korban ni? Ustaz Mukhlis. Kita di sini korban kambing, Ustaz. Sana unta tak? Sini pun banyak ni kambing lah. Unta untuk golongan yang kaya. Oh, sana kambing dia kambing Australia ke kambing padang pasir, Ustaz? Dia kambing yang bertanduk. Mesti bertanduk Kambing gurun. kambing gurun. Kambing sini Banyak sana. tanduk pendek je. Dia different prices lah. Different prices. Jadi nasihat Ustaz, mereka yang hendak berkorban atau nak buat ibadah korban, apa kata hadis ataupun galakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj, Allah ada berfirman, "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha." Allah tak memandang darah-darah korban kita, tak memandang daging-daging daripada korban kita. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah pandang is takwa kita. So pastikan bila kita nak berkorban tu, kita pastikan niat kita adalah lillah. First and foremost. Dan dagingnya diagihkan kepada mereka yang memerlukan. Dan Ustaz Zul, kata-kata nasihat Ustaz untuk kita semua yang akan menghadapi ialah pandemik COVID-19 di Singapura ini, keadaan yang sangat berbeza. Nasihat Ustaz untuk kita semua. Seperti mana kita selalu dengar dalam khutbah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya nasihatkan diri saya dan semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Taala. Anggaplah COVID-19 pandemik ni adalah teguran daripada Allah Subhanahu Taala. Kita leka kan, terlalu banyak nikmat yang Allah bagi sampaikan kita terlupa dengan untuk menggunakan nikmat tu dengan sebaiknya. Nikmat kesihatan, nikmat keluarga, nikmat ibu bapa kan. Ini bila hari raya tak dapat tengok mak bapa, baru semua menggelacat. Betul tak? Kan? Sanggup macam pakai tak macam pagi hari raya pun tak apa, janji dapat jumpa mak. Baru kita tahu betapa pentingnya ibu ayah kita, bukannya saja pada hari raya. Dan sebenarnya mereka tu adalah tiket kita untuk masuk syurga. So siapa yang masih ada, hargai. Siapa yang dah tak ada, doakan. Sebab kita sama-sama nak masuk dalam syurga. Andai kata dalam yang menonton ni kita siapa dapat masuk syurga dulu, kita sama-sama tarik supaya kita sama-sama dapat masuk syurga. Kita dapat berehat-rehat dalam syurga. Penat nak lalu dengan kehidupan dunia kan. So kita masuk syurga sama-sama. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita saling ni nasihat dan menasihati supaya sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Taala. Ni untuk diri saya lah, saya nasihatkan untuk diri saya. Baik, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Saya ingat surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, nikmat Allah yang manakah yang kamu wahai jin dan manusia dustakan. Dan ini betul-betul lah, pandemik ni jin dan manusia pun kena. Saya rasa jin pun kena juga COVID-19. Selalu nampak manusia semua happy-happy kat night club sih. Sekarang night club dah tak ada dah. Budak-budak ni. Masjid pun dah tak ada. Diorang pun macam, Allah bagi mereka satu peringatan lah. Benda-benda ni dah berkurangan.
Dan saya Izan Mezra mengundurkan diri dan memohon maaf atas silap dan salah sepanjang menjalankan program di Malam Jumaat Show. Dan untuk pengetahuan anda semua, di Malam Jumaat Show adalah show yang dijalankan atas usaha Jabatan Dakwah Persatuan Muhammadiyah untuk mengajak orang sama-sama memahami keadaan isu semasa dan memberikan pendidikan dan juga panduan agar kita tidak terikut-ikut dengan influence yang ada dalam social media pada hari ini. Dan jikalau anda ada apa-apa saranan dan apa-apa topik yang hendak kami ketengahkan, boleh terus Facebook Messenger kami atau WhatsApp kami. Semua informasi tentang bagaimana anda hubungi kami ada di Facebook kami. Teruskan kontak kami dan insyaAllah kami akan menghubungi anda. Like Facebook kami, follow IG kami, dan kami di Malam Jumaat Show mengharapkan doa, sokongan dan juga derma anda. Sokong dan jangan kecam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zul. Terima kasih Ustaz Mukhlis. Kita berjumpa nanti secara live, face to face. InsyaAllah.